Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So hari ini sahabat semua, sekali lagi saya membawakan anda ucapan perbahasan terbaik daripada Ahli Parlimen Tanjung Karang yang sebelum ini sebenarnya sudah pun memberikan sokongan kepada PMX dan juga Kerajaan Perpaduan. Dan beliau juga sempat memberikan ucapan tahniah kepada Ahli Parlimen Gombak, iaitu Menteri Besar Selangor YB Amaruddin Sari. Kerana apa sahabat semua? Kerana hari ini kita lihat seorang lagi pemimpin daripada Bersatu menjadi jumlah keseluruhan dari 5 menjadi 6 hari ini yang memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini. Kerana mereka melihat kepentingan rakyat itu adalah lebih utama ketimbang dengan kepentingan parti maupun kepentingan peribadi mereka. Jadi terbaik sahabat semua, saya mau kita mendengar bersama-sama ucapan perbahasan daripada Ahli Parlimen Tanjung Karang ini yang sebenarnya masih ahli Bersatu, tapi sekarang ini digulingkan, dipulaukan dan sebagainya. Jadi mari kita tonton bersama video ini untuk tetapan kita Saya semua. jemput Yang Berhormat Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana telah beri laluan untuk saya turut serta dalam ucapan junjung kasih. Pertamanya saya mohon maaf kerana suara saya berada dalam keadaan tidak baik. Tanjung Karang merapat sembah dan menjunjung kasih serta merakamkan ucapan tahniah atas pemasyhuran dan mengucapkan selamat bersemayam ke atas Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemasyuri Agong Raja Zahri Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah, dan mendoakan semoga dengan naungan dan limpah rahmat Tuanku, kerajaan Madani ini kekal stabil, aman makmur dan mampu melancarkan pemulihan ekonomi Malaysia untuk menciptakan kecemerlangan. Tuan Yang Di-Pertua, nikmat aman dan kesejahteraan adalah sangat didambakan oleh semua rakyat jelata supaya semua dapat hidup berkeluarga dalam keadaan rukun, damai dan harmoni sesama pelbagai kaum, anut-anut agama dan interaksi yang baik di antara kaum dan pelbagai runtun budaya. Tuan Yang Di-Pertua, patut menjunjung tinggi titah tuanku untuk memastikan kestabilan politik dikekalkan. Jadi, patut Ahli Parlimen Tanjung Karang bersama 5 Ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional dan termasuk yang terbaru seorang adun Perikatan Nasional Selangor yang merupakan mantan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Selangor telah memberikan sokongan kepada Datuk Menteri Besar Selangor semalam. Jadi saya ucapkan sekalung tahniah kepada Gombak. Tuan Yang Di-Pertua, ini telah membuktikan bahawa pindahan perlembagaan bersatu baru-baru ini tidak boleh menghalang mana-mana ahli parlimen atau adun untuk menyokong PMX. Tuan Yang Di-Pertua, kami telah mengambil inisiatif ini sebagai tanggungjawab dan amanah dengan menyokong PMX demi memastikan politik yang stabil sepanjang penggal pentadbiran kerajaan perpaduan supaya pemerintahan negara dapat dilaksanakan tanpa sebarang ganggu gugat demi kepentingan rakyat yang sangat terkesan dengan situasi ekonomi semasa, dan semoga kerajaan Madani mempunyai kekuatan bagi memulihkan ekonomi negara dan mengangkat martabat negara Malaysia di pesada dunia. Tuan Yang Di-Pertua, kami redha dan memaafkan segala kata-kata nista dan penghinaan yang kami terima bukan saja dari rakyat jelata di luar sana, tetapi yang lebih menyedihkan adalah sahabat-sahabat kita yang berada di dalam Dewan Yang Mulia ini, seolah-olah mereka tidak memahami apa yang kami lakukan ini adalah demi kebajikan rakyat di kawasan kami. Tuan Yang Di-Pertua, perkara kedua yang penting selepas makanan adalah kesihatan. Orang kata tak guna ada duit kalau tak sihat. Untuk kekal sihat, usaha mesti dimulakan dari sekarang dan memerlukan kesungguhan dan keyakinan dan disiplin yang konsisten. Tuan Yang Di-Pertua, skim perubatan Madani SPM memang terbaik untuk rakyat. Tetapi masalahnya ia adalah sekadar peruntukan one-off sahaja.
Perbelanjaannya sangatlah besar dan ia langsung tidak mampan dan tidak lestari dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kesihatan rakyat dalam jangka panjang. Jadi Malaysia memerlukan penyelesaian kesihatan yang lebih tuntas. Tuan Dipertua, kita memang ada Kementerian Kesihatan yang telah diberikan bajet kedua terbesar selepas KPM. Tetapi KKM masih terbeban dengan pelbagai masalah asas dan tanggungan beban kewangan yang sangat besar untuk menaik taraf perkhidmatan kesihatan itu sendiri dan bebangan tanggungan pembiayaan perubatan rakyat. Fokus KKM sekarang untuk beralih kepada primary health care. Ini adalah lebih bertepatan dan menasabah supaya dapat menyantuni semua rakyat, tetapi pembiayaan perubatan dan tertiary care wajarlah sepatutnya ditanggung bersama oleh majikan, kerajaan dan rakyat di bawah satu skim insurans kesihatan kebangsaan atau National Health Insurance Scheme sepenuhnya. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya mencadangkan di Dewan Yang Mulia ini supaya beban pembiayaan perubatan rakyat diekstrak ataupun dikeluarkan daripada Kertas Putih Kesihatan untuk dilaksanakan segera melalui National Health Insurance Scheme. Kita tidak boleh tunggu esok, tunggu rancangan Malaysia 13 ke 14, 15. Tetapi kerja medani perlu laksanakannya dari sekarang. Kita boleh melihat kepada Indonesia yang telah bermula dari kosong pada tahun 2014 dan dalam tempoh 10 tahun saja mereka telah berjaya melindungi 140 juta penduduknya dengan National Health Insurance Scheme yang dikenali sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS yang memberikan jaminan kesihatan untuk masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia di bawah kawal sila langsung oleh institusi Presiden, iaitu bukan di bawah Kementerian Kesihatan di Indonesia. WHO telah mengiktiraf Indonesia di antara negara di dunia yang terbesar berjaya melaksanakan National Health Insurance Scheme. Kita juga boleh melihat dan belajar dari negara Turki yang dulunya mengamalkan perkhidmatan kesihatan sebagaimana kita, tapi pada tahun 2003 mereka telah melakukan program transformasi kesihatan dengan menubuhkan Social Security Institution dan melancarkan National Health Insurance-nya. Dan sekarang perkhidmatan kesihatan Turki telah berjaya melindungi hampir 100% rakyatnya di bawah National Health Insurance Scheme dan adalah di antara yang paling cemerlang di dalam dunia. Tuan Yang Dipertua, nikmat sihat itu tidak terhitung nilainya. Sihat adalah tanggungjawab semua orang, atau lebih tepat lagi, sihat memerlukan tanggungjawab sosial bersama semua pihak. Di sinilah datangnya keperluan National Health Insurance Scheme, yang mana rakyat sama-sama bertanggungjawab dan membantu antara satu sama lain dalam hal penjagaan kesihatan. Yang sihat membantu yang sakit, yang senang membantu yang susah. Rangkuman ini boleh diterjemahkan, dilaksanakan segera oleh kerja medani dalam plan besar negara di bawah National Health Insurance Scheme yang mana semua pihak bergemeling tenaga terlibat dalam kontribusi pembiayaan kesihatan negara. Sesuai dengan itu, pihak kerajaan, pihak majikan dan semua rakyat perlu berkongsi bersama-sama membayar premium untuk pelaksanaan National Health Insurance ini. Untuk memastikan pelaksanaan ini meliputi semua rakyat, maka yang B40 dan miskin tegar wajar diberi subsidi untuk bayaran premium National Health Insurance. Dan ini amat bersesuaian dan bertepatan dengan konsep subsidi bersasar kerja medani, tidak seperti keadaan sekarang yang mana hampir semua perkhidmatan kesihatan ditanggung oleh pihak kerajaan. Untuk pelaksanaan yang pantas dan berkesan tanpa banyak red tape, National Health Insurance ini wajar diletakkan sebagai satu agensi khusus langsung di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Dan kalau diperlukan, saya sendiri bersedia menawarkan diri untuk melaksanakannya atas arahan dan mandat PMH demi kepentingan dan kebajikan kesihatan rakyat. Selama hampir setahun saya telah menyuarakan perkara ini, tapi nampaknya tidak ada apa-apa perubahan yang dilakukan. Tuan Sri Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, seterusnya Tanjung Karang memang terkenal dengan sawah padi utama di Selangor dan Malaysia amnya sejak sebelum merdeka lagi. Tetapi sekarang Pekan Tanjung Karang sangat-sangat dahagakan pembangunan. Kami seolah-olah tertinggal lebih 30 tahun.
dalam banyak perkara sehingga kami di Tanjung Karang masih dikenal sebagai pekan koboi dengan sejarah bekas jelapan padi utama negara sahaja. Industri padi Tanjung Karang juga jauh ketinggalan dari jiran sebelah Sekincan. Tanjung Karang memerlukan suntikan baru bagi dibangunkan sebagai kawasan sawah padi moden yang berimpak tinggi. Sistem saluran yang lama perlu ditingkatkan dan inisiatif rawatan tanah perlu dilakukan dan penumpuan kepada pengurusan berskala besar dan komersial bagi menjamin penghasilan padi yang baik dan berekonomi tinggi dalam memastikan beras putih tempatan mencapai sasaran 100% SSL dalam tempoh 3 ke 5 tahun. Industri padi negara ini perlu pemodenan dan digarap atau dibangunkan sesuai dengan perkembangan teknologi bagi memastikan keselamatan makan negara. Akhirnya kenyataan dan fakta sekarang Tanjung Karang seolah-olah dibiarkan atau dipinggirkan begitu saja dari arus pembangunan negara. Jadi saya sebagai ahli parlimen sekarang mendesak satu perhatian khusus dan tumpuan wajar dipertimbangkan bagi membangunkan Tanjung Karang dan membawa lebih banyak industri berimpak tinggi dengan penumpuan sebagai bandar pintar yang berkonsepkan bandar agroturism. Akhirnya Tanjung Karang ingin mempertegas dan mengingatkan akan kekecewaan Tuanku yang di-Pertuan Agong tentang perpaduan rakyat yang masih boleh dipersoalkan walaupun telah lebih 60 tahun Malaysia merdeka. Harapan baginda Tuanku kita mesti melihat kepada proses berlentur buluh itu mestilah dari rebungnya. Jadi usaha ke arah pemantapan perpaduan rakyat mesti diambil tindakan segera dan barulah perkara 3R dapat dihormati, difahami, dijiwai oleh semua rakyat. Isu-isu melibatkan 3R seperti titah Tuanku wajar dibendung sepenuhnya dari menimbulkan keresahan rakyat. Sekian saya sudahi setakat itu dan Tanjung Karang mohon menyokong titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karang. Saya jemput Yang Berhormat Ceras. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Itu dia sahabat semua ucapan perbahasan ya daripada siapa ni? Daripada MP Tanjung Karang ya, masih menjadi ahli parlimen bersatu, tapi kini beliau sudah di pulau, beliau sudah dihina dengan berbagai macam ya hinaan daripada partinya sendiri hanya kerana beliau memberikan sokongan dan mengutamakan rakyat lebih daripada kepentingan lebih kepada kepentingan pribadi dan juga kepentingan parti sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi tahniah walaupun mereka sebenarnya masih ahli bersatu, bezanya mereka memberikan sokongan kepada Perdana Menteri untuk rakyat di parlimen mereka. Tahniah juga kita ucapkan kepada ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu di Negeri Selangor yang telah pun memberikan sokongan kepada Menteri Besar Selangor, Amiruddin Sari. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Number Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.